Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kali ini dalam subjek Jawi tahun 5 dalam tajuk Kata Pinjaman Bahasa Inggeris. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 2, Kata Pinjaman Bahasa Inggeris. Mari kita baca dan fahami kaedah menulis kata pinjaman bahasa Inggeris. Ciri-ciri penulisan kata pinjaman bahasa Inggeris seperti berikut. Terdapat 7 ciri-ciri cara menulis kata pinjaman bahasa Inggeris. Kita pergi yang pertama, iaitu dieja mengikut sebutan baku bahasa Melayu. Contohnya, batalion. Ejaannya ba alif ba, ta alif ta, lam ya li, waw nun un. Batalion. Seterusnya, subsidi ataupun kita sebut subsidi. Contoh seterusnya, virus ataupun virus. Contoh seterusnya, industri. Industri. University. University. Republic ataupun republic. Okey, supaya lebih jelas, mari kita cuba jawikan perkataan republic bersama-sama. Baik, kita akan cuba jawikan perkataan republic. Baik, yang pertama sekali, tentukan suku kata republic. Ada 3 suku kata. 2, 3. Baik, seterusnya kita pergi kepada padanan huruf. Okey. R huruf ra. I di sini ialah I italing. So, kenapa italing? Sebab bunyi dia re. Jadi padanan huruf italing ialah huruf ya, re. P huruf pa, U huruf waw, B huruf ba, L huruf lam, I huruf ya, dan K ialah huruf kaf. Okey, seterusnya kita pergi kepada padanan sifat huruf ya. Ra, ya dengan pa boleh disambungkan. Re, waw, ba, lam, ya dan kaf. Okay. Republic. Jelas? Ciri-ciri yang kedua, gugus konsonan di awal kata hendaklah ditulis serangkai. Contohnya, bagi perkataan klinik. Klinik. Kita boleh lihat di sini huruf konsonan K bertemu dengan huruf konsonan L. 2 huruf konsonan di awal kata hendaklah ditulis serangkai. Kita lihat contoh seterusnya. Struktur. Struktur. Psychology. Psychology. Script. Script. Export. Export. Snorkeling. Snorkeling. Baik, kita boleh lihat di sini kesemua contoh perkataan yang diberi mengandungi gugus konsonan di awal kata. Maka perlu ditulis serangkai. Kita boleh lihat contoh di sini, struktur. Huruf konsonan S bertemu dengan huruf konsonan T. Contoh seterusnya, huruf konsonan P bertemu dengan huruf konsonan S di awal kata. Seperti juga yang lain. Baik, supaya lebih jelas, mari kita cuba jawikan perkataan struktur bersama-sama. Baik, seterusnya kita akan cuba jawikan perkataan struktur. Bagi contoh, gugus konsonan di awal kata. Okey, mula-mula kita perlu tentukan suku kata. Di sini ada 2, 1, 2. Struktur. Kemudian kita pergi kepada padanan huruf. Okey, S, huruf sin. T huruf ta, R huruf ra, U huruf waw, dan K huruf kaf. T huruf ta, U huruf waw, dan R huruf ra. Seterusnya kita pergi kepada sifat huruf. Baik, kenapa K di sini padanannya ialah huruf kaf? Kerana struktur ialah kata pinjaman bahasa Inggeris. Maka padanan huruf K ialah huruf kaf, bukan huruf qaf. Baik, di sini kita pergi kepada sifat huruf sin, ta, ra, waw, kaf.
struktur. Jelas? Ciri-ciri yang ketiga iaitu gugus konsonan di akhir kata hendaklah dijarakkan huruf akhirnya jika dua huruf akhir itu huruf perangkai. Contohnya, teks. Kita boleh lihat di sini, gugus konsonan di akhir kata ialah konsonan K dan konsonan S. Cara sebutan dia sama, teks. Tetapi kaedah penulisan dia perlu dijarakkan huruf dua konsonan akhir tersebut. Kita boleh lihat di sini, ta, ya, kaf, tek dijarakkan dengan huruf sin. Teks. Sebutan dia sama tapi kaedah penulisan dia perlu dijarakkan. Mari kita lihat contoh seterusnya. Vote. Huruf lam dan huruf ta dijarakkan, tidak bersambung ya. Seterusnya konteks. Science. Facts. Golf. Baik, jelas contoh di sini. Huruf L dan huruf F merupakan huruf konsonan di akhir kata, maka kaedah penulisannya perlu dijarakkan. Ga, waw, lam dijarakkan, kemudian baru kita tulis huruf fa, golf. Sebutan dia sama tapi kaedah penulisan berbeza, perlu dijarakkan. Baik, supaya lebih jelas, kita akan cuba jawikan perkataan teks bersama-sama. Baik, seterusnya kita akan cuba jawikan perkataan yang mempunyai gugus konsonan di akhir kata yang mana perlu dijarakkan huruf akhirnya, iaitu perkataan teks. Okey. T padanan ialah huruf ta, I huruf ya, K huruf kaf dan S huruf sin. Okey, kat sini kita boleh tengok KS merupakan gugus konsonan di akhir kata. Maka apabila kita tulis sifat huruf, kita perlu jarakkan dua huruf akhir tersebut. Bagaimana? Okey, cuba lihat. Ta, ya, kaf. Sin dijarakkan, tidak boleh disambungkan dengan huruf kaf. Baik, teks. Jelas? Ciri-ciri seterusnya ialah dieja mengikut sebutan bahasa sumber, iaitu bahasa-bahasa Eropah yang tidak diserap dalam sistem sebutan bahasa Melayu. Mari kita lihat contoh yang diberi. Contoh pertama, Putra Hyde. Zing. Georgetown. E famosa. Baik, kita boleh lihat di sini cara menjawikannya dengan mengikut sebutan. A, alif, hamzah di atas huruf alif, ya. E, fa alif fa, mo, mim waw mo, sa, sin alif sa. E famosa. Seterusnya, Black Maria. Homestay. Kentucky Fried Chicken. Old Town Cafe. Baik, supaya lebih jelas, kita akan cuba jawikan beberapa perkataan mengikut kaedah jawi baharu. Baik, kita akan cuba jawikan perkataan homestay dan juga zing. Cara dia bagaimana? Cara dia mengikut sebutan bahasa sumber. Contoh, homestay. Baik, eja home, ha, waw, mim, home, stay, sin, ta, ya. Homestay. Contoh lain, zing. Z huruf zai, I huruf ya, N huruf nga, dan K huruf kaf. Zinc.
Jelas? Tahukah murid-murid, suku kata tertutup bunyi A dalam kata serapan bahasa Inggeris hendaklah dieja dengan menggugurkan huruf alif tersebut sebagaimana kaedah ejaan kata jati Melayu. Mari kita lihat contoh yang diberi. Van, V-A-N, van. Vanun, van. Baik, sebelum dijawikan, huruf A, vokal A di sini digugurkan. Bagaimana? Seperti yang Ustaz pernah terangkan sebelum ini, apabila huruf vokal A diapit dengan dua huruf konsonan, maka huruf vokal A tersebut perlu digugurkan ataupun perlu dihapuskan sebelum kita jawikan. Baik, mari kita lihat contoh seterusnya. Apple. Apple. A di sini digugurkan sebelum kita buat padanan huruf jawi. Kenapa? Kerana vokal A diapit dengan dua huruf konsonan iaitu P dan juga L. Seterusnya, basikal. Bas. Vaksin. Taktik. Ciri-ciri kelima. Suku kata tertutup yang berakhir dengan huruf K hendaklah ditulis dengan huruf kaf sebagai padanannya. Baik, mari kita lihat contoh. Taktik. Suku kata pertama berakhir dengan huruf K. Begitu juga dengan suku kata yang kedua. Maka padanan huruf K di sini ialah huruf kaf. Kenapa? Kerana perkataan bahasa Inggeris yang mempunyai huruf K padanannya wajib huruf kaf, bukan huruf qaf. Jelas? Mari kita lihat contoh yang lain. Teknik. Teknik. Unik. Unik. Abstrak. Abstrak. Taksi. Taksi. Plastik. Plastik. Baik, supaya lebih jelas, kita akan cuba jawikan perkataan plastik bersama-sama. Baik, kita akan jawikan perkataan plastik. Pertama, kita tentukan suku kata. Ada dua di sini, plastik. Okey. Kemudian kita tengok hukum. Di sini ada hukum konsonan, vokal, konsonan A diapit dengan dua konsonan, maka perlu digugurkan. Seterusnya kita pergi kepada padanan huruf P, huruf Pa, L huruf lam, S huruf sin, T huruf ta, I huruf ya dan K padanannya ialah huruf kaf kerana plastik merupakan kata pinjaman bahasa Inggeris. Seterusnya kita pergi kepada sifat huruf. Baik, pa dan juga lam boleh disambungkan. Sin, ta, ya dan kaf. Baik. Plastik. Jelas? Ciri-ciri yang keenam. Kata yang berakhir dengan bunyi i pepet iaitu hendaklah ditulis dengan huruf ya. Huruf ya tanpa titik. Mari kita lihat contoh yang diberi. Mekanisme. Mekanisme. Mim ya me, kaf alif ka, nun ya sin, nis, mim ya tanpa titik, me. Mekanisme. Mari kita lihat contoh yang lain. Patriotisme. Vandalisme. Kapitalisme. Liberalisme. Nasionalisme. Kesemuanya berakhir dengan bunyi i pepet. Okey, yang akan ditulis dengan huruf ya tanpa titik. Baik, supaya lebih jelas, kita akan cuba jawikan perkataan vandalisme mengikut kaedah jawi baharu. Baik, kita akan jawikan perkataan vandalisme. Yang pertama, kita tentukan suku kata. Vandalisme. 1, 2, 3 dan 4 suku kata.
Baik, kita lihat hukum. Di sini suku kata pertama ada hukum konsonan, vokal dan konsonan. Maka A kita potong. Vandalisme. Baik, kata yang berakhir dengan bunyi i pepet. Ini i pepet, me. Hendaklah ditulis dengan huruf ya. Apa itu huruf ya? Huruf ya tanpa titik. Okey? Baik, kita pergi kepada padanan huruf V, huruf Va, N huruf nun, D huruf dal, A huruf alif, L huruf lam, I huruf ya, S huruf sin, M huruf mim dan I pepet kita tulis dengan huruf ya tanpa titik. Baik, seterusnya kita pergi kepada sifat huruf. Baik. Vandalisme. Mim ya tanpa titik. Vandalisme. Jelas? Ciri-ciri yang ketujuh dan yang terakhir iaitu huruf G daripada kata pinjaman bahasa Inggeris hendaklah diberi padanan jawi huruf G. Contohnya, agenda, agenda, legenda, generasi, geografi, teknologi, dan yang terakhir, tragedi. Baik, walaupun kita sebut dengan bunyi J, contohnya teknologi, tapi kita perlu jawikan mengikut ejaan kata pinjaman bahasa Inggeris yang betul. Contohnya, TEK, tek, NO, LO, GIG. Jawinya ialah ta ya kaf tek, nun waw no, lam waw lo, gaya gi. Teknologi. Kita eja bunyi teknologi tapi biasa kita sebut bunyi teknologi. Baik, kita boleh lihat di sini huruf G bagi kata pinjaman bahasa Inggeris wajib padanannya ialah huruf G. Begitu juga dengan huruf K, padanannya wajib huruf kaf. Baik, supaya lebih jelas kita akan cuba jawikan perkataan geografi bersama-sama mengikut kaedah jawi baharu. Baik, seterusnya kita akan cuba jawikan perkataan geografi. Kita boleh lihat di sini geografi. Huruf G daripada kata pinjaman bahasa Inggeris hendaklah diberi padanan jawi huruf G. Baik, bermaksud di sini G padanannya ialah huruf G. Baik, yang pertama kita tentukan suku kata geografi. Okey. Kemudian kita pergi kepada padanan huruf G, G, I huruf ya. Sebab di sini ialah I taling. O huruf waw, G di situ huruf ga, R huruf ro, E huruf alif, F huruf fa dan I huruf ya. Okey, kita pergi kepada sifat huruf. Okey. Ga, ya, waw. Okey. Ga, ro, alif, fa, ya. Okey. Geografi. Jelas? Kita akan baca beberapa contoh ayat yang mempunyai perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Pertama, komputer merupakan alat perhubungan yang penting untuk mendapatkan maklumat melalui internet. Seterusnya, taksi ialah sejenis kenderaan sewa untuk mengangkut sebilangan kecil penumpang ke destinasi mereka. Contoh seterusnya, institusi perbankan berasaskan syariah. Yang pertama di Asia Tenggara ialah Bank Islam Malaysia Berhad. Seterusnya, Raja Muda Selangor berangkat mencemar duli serta berkenan merasmikan pameran Rehlah Nabawiyah di Kompleks Taman Seni Islam Selangor. Sekian saja pembelajaran kita pada kali ini. Semoga Allah mengurniakan kefahaman kepada murid-murid dalam memahami ilmu yang disampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.